Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة والأخوات، نلتقي مجددا في مائدة علوم القرآن، وقد شرحت لكم بالتفصيل موضوع الوحي ومتعلقاته في الأسبوع الماضي. فلقاؤنا اليوم إنما هو للتأكد من مدى فهمكم نحو هذا الموضوع. أفهمتم أم لا؟ وإذا اتضح لكم بعض الشيء فإذا لم يتضح عندكم بعض الشيء فيما يتعلق بأمور الوحي فيمكنكم أن تسألوني عنه. So I am going to open the chance for you all to ask me a question related to the topic given to you last week, which is Al-Wahyu. So whatever you can ask me whatever you want to ask, related to the wahyu. Nah, jadi yang nak tanya-tanyalah. Ada yang nak tanya? Ada yang nak tanya ke tak ada? Okay. Meaning that you all understand the topic, Bimana annakum fahimtum jayidan mawdu' al-wahyi. So I am going to test you all. Boleh ke kalau saya yang tanya kalian? Senyap je. Boleh ke? InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Okey ya ikhwah. Isma'u jayidan ya ikhwah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Fi surati Taha ayat 38 hingga 39 jika tak silap Fi sya'ni ummi Musa. Madza qala Allah Ta'ala fil Furqan. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Is auhayna ila ummika ma yuha. أنكسفيه في التابوت فاكسفيه في اليم فليلقه اليم بالساهل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Oh ya Musa, we have given to you already, we have blessed you once again. Is auhayna ila ummika, when we inspire
when we reveal to your mother, O Musa, aniksi fihi fit tabut, an tada'aka ya Musa wa anta sabiyun. Ya. Fit tabut. Thumma wada'aka fil yam. فأخذ اليم يأخذك إلى حيث شاء الله إلى أن انتهيت إلى مملكة فرعون يأخذك فإنه عدو له وعدو لي كذا قال الله تعالى كذا قال الله تعالى. So موسى فرعون كان أراد أن يقتل جميع الأولاد الصبيان التي ولدوا في ذلك الوقت لأن الكهنة أخبروه أنه سيولد من بني إسرائيل ولد يكبر ويقاومك ويأخذ منك الملك والسلطنة. هكذا قاله أحبار أو كهنة فرعون. ومن هنا أمر فرعون بقتل جميع الأولاد الذين ولدوا في هذا الوقت من ضمنهم موسى. أوكي. ومن هنا الأمهات من ضمنهن أم موسى كانت تخاف على نفسها وتخاف على ولدها، تخاف على موسى. ومن هنا أوحى الله تعالى إلى أم موسى ألا تخافي فاقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. Jadi ketika Nabi Ibu Musa takut akan keselamatan bayinya Musa pada masa itu masih bayi, Allah auhayna memberikan ilham kepada Ibu Musa, janganlah engkau risau, letak je Musa bayi engkau itu ke bakul, lalu letakkan dia atau hanyutkan dia ke sungai al-yammu wa huwa nahru. Aliran sungai itulah yang akan menghantarkan ini Musa dalam bakul ke pelataran singgasana kerajaan Fir'aun. Lalu diangkatlah dia sebagai anak angkat dalam keadaan mereka tidak tahu bahawa dia adalah seorang nabi yang akan menyelamatkan Bani Israel daripada penindasan Fir'aun. Soalan saya, wa auhayna ila ummi Musa, ma makna al-wahyi huna inda qawlihi ta'ala wa auhayna? Ada yang mau dijawab? Sila jawab. Ada yang mau dijawab? Ayu maknan yaksuduhu kalimatul wahyi
inda qawlihi ta'ala wa is auhayna ila ummika ma yuha. Ha. Ada yang mau jawab? Sila jawab. I want to try. Sila. Itu yang aku tunggu. Mak dia dapat ilham bukan wahyu sebab dia bukan seorang nabi. Betul lah. Jadi makna wahyu ini adalah ilham secara fitrah yang Allah kurniakan kepada ibu Musa kan? Betul lah jawapan engkau Wan Nur. Apa kabar? Alhamdulillah sihat. Wan Nur di Kelantan ke? Okey, soalannya lagi. Kenapa Allah memilih perkataan auhayna? Sementara yang kita tahu, ibu Nabi Musa itu bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang rasul. Yang nabi dan rasul itu justru Nabi Musa. Ya kan? Sepatutnya kalau ikutkan aturan bahasa kita manusia ini, sepatutnya Al-Quran mengatakan wa alhamna. Sebab makna auhayna di situ adalah ilham kan? Sepatutnya Al-Quran mengatakan wa alhamna ila ummi Musa ma ulhima. Macam tu. Tetapi justru Al-Quran memilih perkataan wa auhayna. Yang kita kena ambil tahu bahawa Al-Quran tidak pernah silap dalam memilih perkataan. Perkataan Al-Quran selalunya tepat. Dan apabila Allah memilih satu perkataan untuk perkataan, maka di sebalik pemilihan itu pasti ada makna yang dimahukan. So agak-agak apa makna yang Allah mahukan di situ. Limadza athara Allah Ta'ala isti'mal atau istikhdam kalimata auhayna badalan an kalimati alhamna indama alhama ila ummi Musa ma ulhima lima lam tustakhdam kalimatu alhamna. Ada yang boleh jawab? Kama alimna annal wahya la yatanasabu ma'a ummi Musa lianna al-anbiya war-rusul kulluhum kanu rijalan wa ummu Musa kanat imra'atan fala yunasibuha al-wahyu walakin limadha kana Allah Ta'ala auhayna limadha istakhdama kalimata auhayna huna fa ayyu ma'nan yaksuduhu Ta'ala wara'a istikhdami kalimati auhayna huna. Ada yang boleh jawab ke? Agak-agak apa? Tak ada dalam buku itu. Ini untuk memperdalam lagi kefahaman kita terhadap bahasa Al-Quran, pemilihan kata dalam Al-Quran. Ada yang boleh jawab ya? Sila. Try jawab ya, jangan risau. Jangan takut silap ya, jangan teragak-agak. Saya pun baru berpikir-pikir juga nih. Kenapa bukan kalimah alhamna di situ? Kenapa Al-Quran menggunakan pakai auhayna padahal wahyu itu tak sesuai untuk ibu Musa kan? Apa di sebalik makna yang Allah mahukan ini? Sila fikir ya. Dah yang ada jawapan dah boleh jawab ya. Allah.
nak try. Ya, kenapa? Kalimah wahyu. Siapa nama? Ni Luqmanul Hakim. Okey. Okey ni. Cakap ni. Oh, kenapa pula kau tak ada gambar profil? Nampakkanlah wajah kau. Takkan hitam macam ni. Rambut Okey. saya serabut je. Okeylah ni. Sila jawab ni. Doktor tanya kenapa ditulis wahyu tapi bukan ilham kan? Ya. Jadi menurut fahaman saya makna wahyu ni lebih pada bersifat rohani. Maknanya wahyu ni adalah maklumat yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya yang dia percayai. Ya. Maknanya Ibu Musa tu adalah manusia yang dipercayai Tuhan untuk diberikan maklumat. Ya. Itu je lah. Oh, ya. Jawapan engkau itu ada betulnya. Tetapi saya masih mencari jawapan yang agak lebih detail sikit. Jawapan engkau aku boleh terima. Jawaban ni, tapi aku masih perlukan jawapan yang lebih detail lagi. Ada yang boleh bagi? Ada yang nak try? Ni pun kalau nak cuba jelaskan lebih detail tu punya jawapan pun ada yang boleh. Jangan takut silap pun. Cakap je. Aku tunggu sampai 5 minit Ustaz, nak try? Sila. Kan wahyu kan ada macam banyak pengertian ni kan? Ya, betul? Mungkin wahyu dekat sini ni maksudnya Siapa ni? warna. Ha? Warna tadi. Siapa nama? Warna Syasha Alia. Okey, okey. Sila bang. Yang apa ni kan dia Tunjuklah sikit muka kau. okey. Kan wahyu ada banyak pengertian. Salah satunya adalah ilham fitri. Betul?
Ilham kita ni sebagai contohnya Allah bagi ilham kepada Ibu Musa. Betul. Ya betul lah. Maksud wahyu di sini bukanlah wahyu macam yang Allah bagi kepada Nabi Musa. Bukanlah wahyu macam yang Allah bagi kepada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan nabi-nabi lainlah. Wahyu di sini ia lebih maknanya adalah ilham lah kan. Ilham yang Allah bagi kepada manusia secara fitrah kan. Ya kan? Tetapi okey, itu betul, tapi belum lagi menjawab soalan. Kenapa Allah menggunakan perkataan wahyu? Sepatutnya perkataan ilham di situ kan? Alhamdulillah. Mungkin dia digantikan. Kenapa? Kan perkataan ilham tu kepada wahyu. Kenapa? Disandarkan. Disandarkan. Belum lagi menjawab. Bagi saya lah. Wan sudah menjawab setengahnya, tapi bakinya lagi tu belum sampai. Apa lagi baki Ustaz? Kenapa Allah menggunakan perkataan ohena? Sepatutnya alhamdulillah situ kan. Sebab apa yang Allah sebab wahyu yang Allah bagi sebab Nabi Musa seperti yang kita ibu Nabi Musa dia bukanlah seorang nabi kan. Jadi kalau ikutkan aturan bahasa kita sepatutnya perkataan ilham di situ alhamna. Sebab yang sesuai untuk ibu Nabi Musa adalah ilham, bukanlah wahyu kan. Sebab jumhur ulama sepakat bahawa ibu Nabi Musa bukanlah nabi. Ya kan? Sebab tidak ada seorang pun nabi daripada kalangan perempuan kan. Tapi kenapa Allah tetap menggunakan perkataan ohena? Bermakna ada makna di sebalik itu yang Allah mahukan. Ini yang kita nak tahu, makna apa sebenarnya yang Allah mahukan di sini. Okey Wan? Okey. Okey, sila fikir-fikir lagi. Yang lain pun kalau ada jawapan sila jawab. Ini tempat kita berdiskusi oh. Aku tunggu lagi 5 minit tau. Ustaz, kalau ilham tu dia diturunkan kepada ibu Nabi sebagai mukjizat sebab itulah dia digunakan wahyu. Mukjizat? Saya rasa tidak Wan, sebab macam ni Wan. Yang menerima mukjizat itu kan nabi kan. Sementara ibu Nabi Musa bukanlah nabi. Ya kan? Dia jadi perantaraan. Kenapa? Perantaraan. Saya rasa bukan Wan. Maaf ya Wan. Kalau aku tak setuju. Tak apa. Tak apa, bagus. Engkau try, maknanya engkau membuka kita punya minda lah. Saya pun berfikir ya. Okey?
Ada lagi yang nak try? Okey, macam ni Boleh saya cuba untuk menjawab? Boleh. Boleh, Ustaz. Okey. Sebenarnya jawapan kalian tadi itu sudah menjawab sebahagian ya. Jadi macam ni. Allah menggunakan perkataan auhayna di situ. Perkataan yang berkaitan dengan wahyu walaupun Ibu Musa bukanlah seorang nabi. Sebab Allah nak menunjukkan kemuliaan Nabi Musa dan kemuliaan ibunya dalam satu sudut. Allah nak menunjukkan bahawa Allah mengambil berat perkara keselamatan diri Nabi Musa. Allah sudah menetapkan dalam takdirnya Nabi Musa bahawa dia akan besar dan akan menjadi seorang nabi dan rasul. Oleh itu awal-awal lagi Allah mengambil berat keselamatan jiwa Nabi Musa yang terancam oleh Fir'aun. Ya. Jadi perkataan auhayna di sini ya, itu memberi isyarat bahawa ilham yang Allah bagi kepada Ibu Musa itu tak sama dengan ilham yang Allah bagi kepada hamba-hambanya yang lain. Aku dapat ilham pada hari inilah. Ni Luqman pun mendapat ilham pada hari ini. Wan Nur pun mendapat ilham pada hari ini. Muhammad Anif pun mendapat ilham pada hari ini. Sarah pun yang senyap pun mendapat ilham pada hari ini. Nur pun ada ilham, semua mendapat ilham. Ya. Apa nak buat pagi-pagi ni minum kopi atau mengaji macam itulah kan. Tetapi ilham yang Allah kurniakan kepada ibu Nabi Musa ketika itu adalah tidak sama dengan ilham yang Allah bagi kepada kita saat ini. Ilham yang Allah bagi kepada ibu Nabi Musa darjat dan statusnya tinggi. Sebab ia berkaitan dengan keselamatan seorang nabi. Ia berkaitan dengan keselamatan seorang rasul yang akan membebaskan Bani Israel daripada penindasan Fir'aun laknatullah. Jadi ibu Nabi Musa ketika mendapatkan ilham semacam itu, dia tahu bahawa ini ilham bukanlah ilham biasa. Tidak macam ilham yang aku terima pada hari-hari sebelumnya. Apa yang aku nak masak hari ini? Apa yang aku akan bagi makanan kepada bayi saya ini Musa? Tak sama. Ilham yang Allah kurniakan kepada ibu Musa pada ketika itu tak sama dengan ilham-ilham yang Allah sebelumnya bagi kepada ibu Nabi Musa. Dan ibu Nabi Musa tahu akan itu. Oleh itu ketika Allah memerintahkan
ibu Nabi Musa untuk meletakkan Musa dalam keadaan masih bayi ke dalam bakul, ya, dan meletakkan bakul itu di sungai sehingga sungai itu menghanyutkan bakul Nabi Musa. Ibu Nabi Musa tidak teragak-agak untuk melakukan perintah itu. Sebab dia tahu bahawa ilham macam ini bukan ilham biasa. Ianya datang daripada Allah dan Allah akan mengawal keselamatan Nabi Musa. Macam tu ya. Kalau kita ada anak kan, mana lagi ada anak. Kalau kita diminta oleh orang lain untuk meletakkan anak kita di dalam bakul, kemudian kita hanyutkan di sungai, ya Allah, meskipun kita dibagi dunia dan isinya, kita tak nak melakukan perkara-perkara macam tu kan. Sebab ini berkaitan dengan buah hati kita kan. Keselamatan buah hati kita. Nabi Musa meskipun berat, ibu Nabi Musa meskipun berat, tapi dia tahu bahawa ilham macam ini bukanlah daripada syaitan, ia datang daripada Allah, dan dia pun tidak teragak-agak. Dia tahu bahawa keselamatan Nabi Musa akan terjamin dengan jaminan Allah. Okey. Jadi fa ummu Musa kanat ta'lam anna hadha al-ilham min indillah, wa min huna la takhaf ala nafsiha, la takhaf ala Musa, فإنها بمقتضى قبولها هذا الأمر وضع موسى على التابوت حتى يأخذه اليم إلى مملكة فرعون لأنه كانت تعلم أن مثل هذا الإلهام إنها في غاية من الأهمية، فالله تعالى هو الذي يضمن لموسى الأمن والأمان والسلامة من طغيان فرعون وقومه. Jadi macam mana? Kalian setuju tak jawapan saya ni? Setuju. Setuju. Okey, alhamdulillah. Okey, ada soalan tak? Sebab dana habis keras ni, ada soalan tak? Apa-apa saja yang kau nak tanya, tanyalah. Kenapa? Berkenaan dengan Anwa'ul Wahyu yang kelima, waswasatu syaitan. Tak jelas suara. Siapa yang cakap ini ke? Jelas tak? Tak jelas suara. Izzatu yang cakap ini. Ya, saya. Tak jelas. Oh, tak jelas suara kau, Izzatu. Coba please suara dibesarkan sikit. Apa Izzatu? Izzatun, nampakkan muka Izzatun dan cakap Izzatun. Jelas tak, Ustaz? Jelas. Okey, aku bolehlah aku dengar meskipun masih cuba cakap. Aku cuba nampakkan muka engkau dan cakap, dan aku cuba tangkap apa kau cakap tu. Sila. Cakap je boleh tak, Ustaz? Kenapa? Dah besar dah. Sila. Okey. Yang berkenaan dengan Anwa'ul Wahyu, yang kelima tu, waswasatu syaitan tu, contoh dia macam mana, Ustaz? Oh. Contohnya macam mana?
Ustaz boleh terang sikit? Okey, jap ya. Ya. Terima kasih Izzatun. Macam ni Izzatun. Dalam surah Al-An'am ayat 112, Madza qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura walau sya'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yafturun. Kad qulna min qablu ya izzatun anna min ma'anil wahyi fil Qur'an huwa waswasatu syaitan. Idza kana al-wahyu idza kanat kalimatul wahyu tata'allaq bisyaitan. Jadi di dalam ayat ini wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, likulli nabiyyin adu. Setiap nabi itu ada musuh. Manhum aduwu al-anbiya, siapa musuh nabi-nabi itu? Haula syayatinu al-insi wal jin. Musuh nabi-nabi itu adalah syaitan manusia, dari kalangan manusia dan jin. Lianna makna syaitan, as-syaitan min kalimati syata, bimakna ba'uda anil haq, jauh daripada perkara yang hak. Lidzalika kullu man ba'uda anil haqqi fahuwa syaitan hatta walau kana insan. Jadi semua orang yang jauh daripada perkara hak itu adalah syaitan, meskipun dia bertubuh badan manusia. Apa sifat ma hiya abrasu sifat syayatinil jinni wal ins? Apakah ciri-ciri utama syaitan jin dan manusia itu? Alladzina kanu hum bil fi'li aduwan lil anbiya, a'dha lil anbiya, yuhi ba'duhum ila ba'din. Ini yuhi ba'duhum. Yuhi, ini bukan wahyu. Sifat mereka adalah waswasa. Mereka saling menzahirkan keraguan terhadap kebenaran Nabi itu. Oh, Muhammad itu bukanlah Nabi. Ibrahim itu bukanlah Nabi. In huwa illa basharun misluna. Mereka itu macam kita juga lah, seorang Nabi. Ya, dia makan, dia minum, dia berjalan ke pasar, sama aja dengan kita. Macam tu. Jadi fakalimatu yuhi huna ta'ni waswasah. Menzahirkan keraguan dalam hati, menzahirkan perasaan syak terhadap kebenaran nabi-nabi Allah. Apakah ia seorang nabi atau dia adalah manusia macam kita? Boleh Izzatun? Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, naktafi bihadzal qadr ya ikhwan. Okey. فأشكركم على حسن مشاركتكم ومتابعتكم لهذا الدرس ونلتقي إن شاء الله مجددا في الأسبوع القادم. Ikhwah wa akhwat, kalian suka tak cara macam ni?
Suka. Memperdalam kefahaman. Suka kalau ni dah cakap, dah lah tu. Okeylah. Suka ke? Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu hadapan ya. Assalamualaikum.